Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ya, apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Kena Godam, saudara Azrul Jalil. Itu juga saudara Jidun Mat Rashid. Apa khabar saudara? Saudara Zamari LC. Terima kasih kerana saban malam menemani saya. Itu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, saudara Idris Haji Yunus, saudara Syahad Ibrahim, saudara Fazil Yub. Jangan lupa saudara like, subscribe dan share. Itu yang paling penting. Like, subscribe dan share ini untuk membolehkan notification ataupun pemberitahuan bila waktunya saya live. Ya, saudara Syahrul Azam. Sebab ada teman-teman bertanya dengan saya, kenapa tak ada notification? Sebab cara di Facebook, dia lepas 30 hari, dia hilang. Kena like, subscribe dan share. Selalu, saudara. Apa khabar Cik Long? Yaman Waras di Instagram. Jangan lupa, saudara boleh layari saya di Instagram, di TikTok, di Facebook. Dan yang saya harapkan dari anda tidak lain, hanyalah sekadar like, share dan subscribe. Itulah memberi semangat, memberi rangsangan kepada saya untuk bertemu dengan anda saban malam secara tanpa merasa letih. Ya, saudara Hazrul Aidi, saudara Pak Uda, saudara Syahrudin Yahya, saudara Pak Ding Dek, saudara Azwan Ali, apa khabar? Saudara Nazir Bain dari Gombak, ya, saudara Wan M Bakri, saudara Puan Mahran Halimah, saudara Yusuf Yakun, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Anwar Jubin, saudara Syahrul Azam, saudara Azhar Ahmad. Itu juga dengan Puan Syarifah Hafifah, saudara Syahrul, terima kasih. Saudara Hani Hanif, saudara Muhammad Ruslan. Di TikTok, siapa yang masuk? Tahu Awang BPR, Pak Khairi, apa khabar? Saudara Nora Zaini, Puan Suryati Mamat, saudara Mus Ahmad dari Kepala Batas, Penang. Apa khabar, cik? Saudara Norza Zaini, John Ringo, nama sedap, seronok saya tengok. Saudara Masiran Abdul Hamid Misran, saudara Shah Nizam, saudara Aziz Izam, saudara Cik Norlia, saudara Osman. Begitu juga dengan Wan Syahrudin, Sri Temasik. Apa khabar, saudara? Terima kasih. Kalau Sri Temasik itu mungkin dari Singapura agaknya, saudara. Saudara Azlan Din, Lan Finafika, Paipon. Saudara tak nampak, saya minta maaf lah, saudara. Saudara Faizul, Atuk Dana Opah. Saudara Haziz Hazara, Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Puan Aisyah, Hemoni, Raja Kamal, saudara Muhammad Syarif dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Seperti biasa, saya harus memulakan pencerahan saya memberitahu apa yang berlaku pada negara kita, kesan daripada jangkitan virus corona. Saudara, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Oktober yang merupakan hari yang ke-939. Sudah 939 hari bumi bertuah ini dijengah oleh virus corona, saudara. Dan dari laporan saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio, awal pagi tadi mengirimkan kiriman pada saya, nampaknya masih lagi ada peningkatan. Belum usai lah, saudara. Kerana semalam, kemarin 2090, tapi semalam jangkitannya adalah 2231. Ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhannya, saudara, sudah pun menjangkau pada angka 4,863,457. Ya, saudara. Cuma yang agak menyedihkan, rupanya semalam ada 5 kematian, saudara. Sebab itu, berulang kali saya mengingatkan anda supaya menjaga kesihatan, menjaga kebersihan diri. Ya, saudara Nur Azman dari Kedah, daripada Pokok Senar, no? Puan Hazariah, saudara Syah Aidil, saudara Syahar, Haji Kamal, saudara Joka Karim, saudara Zul Marshall, saudara. Dan dapatan saya melihat terdapat 7 negeri ada peningkatan jangkitannya, saudara. Iaitu di 9 negeri lagi susut. Selangor melonjak kepada 754 daripada 638. Bagaimanapun persatuan susut sedikit.
Kerana kemarin 582 tapi semalam 515. Di Sabah meningkat lagi 165. Begitu juga di Perak, yuk. Perak dah mula naik ya. Sudah naik kepada 205 daripada 162. Negeri Sembilan 111 tambahan. Jadi itulah 5 negeri yang masih lagi ada jangkitan melebihi 100. Saya seronok tengok Pulau Pinang, cek. Dah kurang sikit. Pulau Pinang 96. Jadi saudara, itulah kedudukannya. 5 negeri masih lagi di angka atas 100. 11 negeri lagi bertahan di bawah 100. Mudah-mudahan segeralah kita mengusaikan jangkitan virus corona. Minta izin saudara untuk e-commerce. Jadi pada teman-teman yang mempunyai produk, mahu saya mewawarkan produk anda, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 saudara. Al-Azhar dia memasarkan Stangi Al-Baqur untuk aroman wangi dalam rumah kita dan bilik kita. Dan juga parfum, iaitu minyak wangi dari tanah Arab. Minyak wangi kesukaan saya adalah Amir Al-Qut, berasaskan kepada kayu gaharu, saudara. Dia punya mutunya terkawal, saudara. Andai anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah, harga lama, sedap makan dengan nasi, dengan pulut, dengan roti. Semua boleh, saudara. Tanpa lauk lain pun cukuplah dengan ini dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang boleh hubungi Syauqi 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang terbaik dan harganya lebih murah dari pasar. Samping itu, jangan lupa makanan kegemaran saya, saudara. Ini saya sentiasa mewawarkan. Saya menyarankan anda rasalah popiah sira Lady Maria. Memang sedap, pedas, rangup dan manis. Hubungi Nizam 019-435-1203. Harga dia murah, saudara. Tak mahal mana. Dan agak mengasyikkan. Sambil saya melabun, saudara nak dengar labunan saya, bolehlah makan sedikit demi sedikit, saudara. Akhir sekali, bagi teman-teman yang mau berniaga, tim Nuraisyah sedang mencari teman-teman untuk dijadikan wakil di kawasan anda. Sila hubungi 018-279-4288 tim Nuraisyah yang memasarkan produk kosmetik wanita yang mesra wudu ataupun boleh dibawa semayang. Sampai itu harganya mampu milik. Terdapat juga makanan-makanan segera serta susu. Itu daripada tim Nuraisyah di talian 018-279-4288. Terima kasih, saudara, kerana sudi mengizinkan saya mewawarkan produk-produk dalam segmen e-commerce. Kita masuk dalam segmen naluri kehidupan, saudara. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan, saya bukan ustaz. Ini kena bagi tahu awal. Nanti orang kata saya ni berdakwah sedangkan saya tak punya tauliah. Apa yang saya lakukan bila saya menerima kiriman, saya baca. Macam mana kita membaca karangan-karangan, buku-buku, kitab-kitab, begitulah, saudara. Bukan saya mempunyai tauliah untuk menyebarkan ataupun mewawarkan sebagainya. Cuma saya membaca kiriman teman-teman yang saya nampak. Elok untuk perkongsian kita. Ya, Puan Maznah, Cik Mat, Saudara Sat Piut, Rosli Yunus, Saudara Aqiq, Cik Pa Makno, apa khabar orang Dungun? Saudara Hairi, Yang Cik, Alang Jeff, Wan Azwa, Mat Spana. Terima kasih. Saudara, hikmah itu sebenarnya adalah sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ini perlu kita faham, kita tahu. Kerana hikmah itu, saudara, dikurniakan sebagai hadiah paling besar dengan satu ujian. Hikmah hanya dapat ditempa oleh mehnah. Itu didikan langsung daripada Allah SWT melalui ujian-ujiannya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang beriman apabila ditimpa ujian adalah seperti besi yang dimasukkan ke dalam api, lalu hilanglah karatnya dan tinggallah yang baik saja. Itu dia, saudara. Jika tidak diuji, bagaimana hamba yang taat itu hendak mendapat pahala sabar, syukur, redha, pemaaf, qanaah daripada Allah. Maka dengan ujian bentuk inilah
ada dalam kalangan para rasul ditingkatkan kepada darjat ulul azmi, yakni mereka yang paling gigih, sabar dan berani menanggung ujian. Ringkasnya saudara, hikmah ialah kurnia termahal di sebalik ujian buat golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan solehin, yakni mereka yang sentiasa diuji saudara. Firman Allah maksudnya, apakah kamu mengira akan masuk syurga sedangkan kamu belum datang penderitaan sebagaimana yang dideritai oleh orang terdahulu dari kamu. Itu mereka ditimpa kesengsaraan, kemelaratan dan kegoncangan sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya merintih. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Itu adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. Jadi saudara, pendek kata, bagi orang yang beriman, ujian bukanlah sesuatu yang negatif. Kerana Allah sentiasa mempunyai maksud-maksud yang baik di sebaliknya. Malah, dalam keadaan berdosa sekalipun, ujian didatangnya sebagai satu pengampunan. Manakala dalam keadaan taat, ujian didatangkan untuk meningkatkan darjat kita. Ingat saudara, itulah seketika untuk dijadikan panduan kehidupan kita dalam segmen naluri kehidupan. Saya menerima juga kiriman kata-kata mutiara daripada yang bahagia, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, yakinlah, di setiap cabaran itu ada sesuatu yang sedang menanti kita akhirnya. Hingga kan kita terpana dan lupa atas kepedihan yang pernah kita lalui. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman mutiara kata yang bagi saya begitu berarti dan elok kita jadikan pegangan kehidupan kita. Saudara, di sebalik derita itu ada kebahagiaan, ada sinar bahagia yang dijanjikan oleh Allah. Sebab kata orang muda-muda sekarang ni, dia kata ada sinar di hujung terowong. Tapi bila kita hidup sini saudara, jangan lupa untuk kita saling mengingati antara satu sama lain. Ingatan saya pada teman-teman, khususnya pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Itu saja. Tajuk bicara kita malam ini saudara, Fiesta Maki Hamun. Apa yang saya maksudkan? Dah jadi pesta dah sekarang ni saudara. Maki Hamun sana sini. Sabar dulu, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Yang tidak henti-henti, tak jemu-jemu, berkirim pantunnya kepada saya saban hari dan berkarya dalam usia lebih daripada 80 tahun. Kata Pak Nazil, mata dipejam, menghidung cekur. Mata dipejam, menghidu cekur. Kemudian pergi mericih umbut. Setajam-tajam pisau cukur, tajam lagi lidah yang lembut. Itu kiasan Pak Nazil. Setajam-tajam pisau cukur tu saudara, taklah setajam kata-kata yang lembut. Saudara, saya suka Pak Nazil ni, dia akan memberi penjelasan. Yang dimaksudkan dengan cekur itu adalah sejenis tumbuhan, di mana umbinya boleh dijadikan ubat saudara. Tambah Pak Nazil, tinggi kuini si pokok dedap, dipandang-pandang sambil melangut. Selama ini makanannya sedap, tidak dihidang, mula merungut. Itu keadaannya manusia ni kadang-kadang saudara, kita yang tidak bersyukur atas apa yang kita alami. Bila tak dapat, mula mengata itu dan ini, akhirnya kita terjebak daripada orang yang tidak mengetahui bersyukur dan tidak tahan untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan. Saudara, baik. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya mesti mengingatkan anda, mereka yang menyunting semula live saya ini dimasukkan dalam channel, apa-apa channel sekalipun, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga dengan tulisan Saudara Azinuddin, Penang confirm tak ubar. Ya, sabar dulu. Saudara, bagi mereka yang mencuit ataupun menculip sesuatu dalam wall saya ini, saya minta lah, gunalah bahasa yang baik, saudara, kerana jangan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Dia ada cara-cara dia, ada peraturannya, saudara. Kalau tidak, jika anda diambil tindakan, saya tak bertanggungjawab. Kerana saya tak mampulah, saudara, nak memantau setiap suntingan maupun culipan anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya sekadar untuk memberi informasi. Dan kalau ada pun, saya memberi pandangan sedikit. Dan prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Andai anda tak bersetuju dengan pandangan saya, bolehlah hantar kiriman untuk kita berhujah. Bukan untuk menegakkan benang basah,
untuk mencari kebenaran, saudara. Ya, saudara, jangan lupa, saudara, paksi pada pencerahan kita, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesailah masalah kita. Dan kalau nak santuni atau nak berhujah dalam war saya ini, saya izinkan, saudara, asalkan gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Bukan menggunakan carut, marut, maki, hamun, saudara. Sering saya berpesan pada teman-teman, budaya maki hamun ini bukan budaya kita. Kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Cuaca hari ini cuma petang tadi, sekitar jam 5 petang, sekitar rumah saya ada hujan seketika. Lepas itu berhenti. Orang Perak kata seriat, orang Kedah pun kata seriat. Tapi nak katakan boleh mengakibat banjir, saya tak tahulah, tak ada pun. Cuaca awal pagi panas, elok, petang dia mendung sikit, hujan. Lepas itu dia berhenti. Mudah-mudahan begitulah cuaca negara kita ini, saudara, di seluruh negara, yang tidak terus dilanda hujan lebat, ribut petir dan sebagainya, yang boleh mengakibatkan banjir. Alhamdulillah setakat hari ini saya belum lagi dapat laporan banjir yang besar ataupun yang menerjah ataupun mengganggu kehidupan warga kita, saudara. Cuma, saudara, saya melihat tulisan saudara Syam Jalil. Agak menarik. Saudara Syam Jalil telah pun dilantik sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia kata, sejak kekalahan Barisan Nasional dalam PRU 14 pada tahun 2018, kita terus berjuang bersama-sama walaupun tanpa mempunyai dana yang mencukupi ataupun kebanyakannya menggunakan wang sendiri. Alhamdulillah, kita telah banyak menempuh kejayaan. Kini, katanya kita perlu meneruskan perjuangan sehingga ke garisan penamat pada hari pilihan umum yang ke-15 tidak lama lagi. Bagaimanapun, selepas Parlimen dibubarkan, saudara Syam Jalil dan rakan-rakan ingin menggandakan usaha sehinggalah memperoleh kejayaan dalam PRU nanti. Jadi duit sendiri yang telah beliau gunakan untuk perjuangan selama 4 tahun sejak akhir-akhir ini katanya memadai. Oleh itu, beliau perlu mengumpul lagi dana politik. Beliau adalah merupakan antara orang yang paling lantang memperjuangkan Akta Pendanaan Politik. Di mana akta itu bagi membolehkan lebih ramai orang, terutama orang muda, untuk terlibat dalam politik dan bertanding dalam pilihan raya, walaupun mereka tidak ada banyak wang atau bukan orang kaya. Jadi jika mereka ada niat dan idea yang baik untuk membangunkan negara, mereka boleh mengumpul dana secara telus untuk melibatkan diri dalam politik. Ya, pendanaan politik ini penting, saudara. Maklum sajalah, nak beli poster, nak gantung poster, nak gantung bendera dan sebagainya. Jadi sebab itu, beliau sehingga saat ini masih berusaha untuk mencari dana politik dengan menjual baju-baju, t-shirt, topi dan sebagainya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan topi bagi dalam majlis fundraising yang dilakukan oleh saudara Syam Jalil, boleh hubungi Puan Kori di talian 012-620-1694 ataupun Puan Marisa 016-206-5747, saudara. Sebenarnya, saudara, hari ini dunia sudah pun terpecah menjadi 2 blok, saudara. Mungkin anda tak sedar. Saya memerhatikan laporan-laporan dunia yang saya dapat melalui media sosial, dalam Facebook dan sebagainya, di mana blok NATO yang dipimpin oleh Amerika sekarang ini tengah bertembung dengan blok BRICS, BRICS, yang dipimpin oleh negara China. Dan negara China sekarang ini sedang memposisikan diri mereka untuk menetap sebagai pemimpin dunia pertama berbanding dengan Amerika. Jadi sebab itu mereka sedang berusaha untuk menggantikan dominasi Amerika dalam era all digital. Memang saudara, negara China sejak akhir ini menjadi pemimpin dunia dalam era all digital. Saudara, kemampuan mereka telah terbukti. Malahan kejayaan mereka membangunkan negara tersebut menjadi sebuah negara digital, tidak siapa dapat nafikan. Dalam tempoh 40 tahun, sejak China membuka pintu negaranya ataupun light off dia punya the curtain, sejak akhir-akhir ini negara China mampu mengangkat sekitar 800 juta rakyatnya yang sebelum ini hidup di bawah paras kemiskinan
untuk berada dalam gulungan pertengahan. Ia merupakan satu pencapaian yang mengagumkan dunia. Jadi apakah kita sebagai negara yang membangun mahu melepaskan peluang? Sebab itu harus kita berusaha untuk menguasai dunia digital. Itu saja. Secara dalam sektor ekonomi, kita harus berusaha mencari pembaharuan demi pembaharuan sebagaimana dilakukan oleh negara China. Kalau negara itu baik, kita ikutlah. Bukan ikut sepenuhnya, tidak. Cara mereka membangunkan negara mereka. Dan tidak hanya mengharapkan negara Uncle Sam, iaitu negara Amerika, saudara. Baik, saudara. Sebagaimana saya dapat tadi, teman-teman bertanya, memang benar bahawa Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, walaupun 2-3 hari lepas, pimpinan mereka mahu mengadakan serentak dengan pilihan raya Parlimen. Tapi hari ini, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang diumumkan tidak akan dibubarkan sehingga tahun depan. Biarlah mereka, saya pun tak tahulah. Dalam tempoh 5-6 bulan je lagi pun. Demikian diumumkan oleh pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang media di Ibu Pejabat Parti Keadilan. Dun Selangor, Negeri Sembilan juga yang berada di bawah pentadbiran Pakatan Harapan tidak akan dibubarkan tahun ini. Nah, semalam kita semua dah tahu bagaimana pimpinan PAS jadi mengumumkan parti itu juga mengekalkan pendiriannya tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah. Artinya 6 buah negeri tidak akan mengadakan pilihan raya negeri don serentak. Jadi mereka menumpukan kepada pilihan raya Parlimen saja. Perak saya belum dapat lagi, saudara, tak tahulah macam mana, belum ada perkabaran. Tinggal satu negeri saja yang kita tak tahu apakah ia kekal untuk mengadakan pilihan raya selepas pilihan raya Parlimen ataupun bersekali. Ini masih kita dapat tahu. Lain-lain negeri kita dah tahu yang telah pun membubarkan Dewan Undangan Negerinya, iaitu Pahang dan Perlis. Saudara. Saya melihat keadaan gini banyaklah wang akan dibazirkan hanya terpaksa untuk mengadakan pilihan raya 2 kali. Satu pilihan raya Dewan Parlimen, satu pilihan raya Dewan Negeri. Dan akhirnya saya yakin pengundi-pengundi akan juga merasa bosan. Mungkin jumlah mereka yang turun mengundi akan berkurangan. Saudara. Bagaimanapun saya agak berbesar hati menerima kiriman daripada Gua Musang bahawa penyandang Parlimen Gua Musang yang bawa mulia Tengku Razili Hamzah tidak menolak jika dirinya dicalonkan untuk mempertahankan kursi itu pada pilihan raya umum kali ini. Itu yang bawa mulia Tengku Razali yang lebih dikenali sebagai Kuli akan menyerahkan urusan agihan kursi kepada parti. Namun begitu, ramai pengundi tidak mahu beliau bersara dan setakat hari ini terus mendapat sokongan, terutama sekali masyarakat warga orang asli. Di Gua Musang ni setiap tahun Tengku Razali menyatakan kalau boleh dia nak cukuplah, dia kata dah lama sangat. Tapi warga orang asli dan penduduk setempat mereka mahu supaya Tengku Razali terus bertanding di Dewan Undangan Negeri, di Dewan Parlimen Gua Musang. Begitu juga menurut Siswa UMNO bahagian Gua Musang, iaitu Saudara Yang Berhormat Saudara Abdul Aziz Yusof. Dia kata selagi tak gogek, kata orang Kelantan, selagi tak gogek, ataupun selagi dia boleh bergerak. Jadi kata Saudara Aziz, Yang Berhormat Lulia Tengku Razali kenalah menawarkan diri untuk bekerja lagi, katanya selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Gua Musang hari ini. Pada mesyuarat itu juga, ahli-ahli UMNO sebulat suara menyokong agar Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah terus menerajui Parlimen Gua Musang. Ini kalau beliau bertanding, inilah beliau merupakan ahli parlimen paling lama berkhidmat di negara ini. Itu dah 12 penggal, saudara. Rakyat tak mahu beliau berundur. Itulah keadaannya kalau orang baik, saudara. Rakyat pun sayang. Itu yang paling penting. Dalam politik ni bukan senang untuk mencari keyakinan dan kesayangan orang. Jadi warga Gua Musang masih lagi mahukan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah terus memimpin Parlimen Gua Musang. Terpulanglah pada pimpinan UMNO Malaysia. Saya menyarankan jangan diganggu kerana orang di Gua Musang tu mahukan kepimpinan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Ini saat-saat sekarang ni macam-macam orang membuat analisa dan membuat spekulasi. Cuma sekarang ni saudara yang agak merunsingkan saya. Sejak petang tadi saya terfikir, selepas saya buat live terkenang-kenang masa dulu, saya melihat
bagaimana segmen dalam media sosial, saudara, keadaannya semakin bergeduduk. Bergeduduk tu bertanggabu lah, saudara, dengan pelbagai kenyataan dari pemimpin parti-parti pembangkang. Dan sejak akhir ni, saudara, kita melihat dah lebih sebulan itu Parti Keadilan telah pun menggerakkan pentas ceramahnya. Kita sedar, memang ada orang bertanya, bila UMNO nak gerakkan pentas ceramahnya? UMNO sekarang ini sedang menjalani persidangan tahunan perwakilan UMNO bahagian, mulai semalam, hari ini dan juga besok. Mungkin lepas ini, maka UMNO akan membuka gelanggang, saudara. Dan kabarnya pentas-pentas ceramah politik akan dibuka. Mungkin selepas Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan bilakah tarikh penamaan calon dan tarikh untuk berkempen. Saudara, cuma yang saya runsing kerana sebagaimana kenyataan Rafizi, dia kata tugas beliau adalah untuk menghasut rakyat. Boleh, tak ada masalah nak berkempen, cuma kalau nak menghasut tu janganlah hasutan itu berbau fitnah dan sebagainya, saudara. Dan sewajarnya kita berfikir, saudara. Ini cakap terus serang lah. Saya tengok, saya semakin runsing. Kerana sampai bilakah landscape politik kita ni, landscape politik tanah air kita ini, perlu dihiasi dengan ceramah-ceramah yang dipenuhi dengan cacian serta maki hamun. Ini persoalannya. Saya tengok, boleh katakan setiap hari ada kempen-kempen, ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh parti-parti pembangkang. Alhamdulillah, ini tidak dilakukan oleh pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi, bila saya dengar tu, seolah-olah tidak ada langsung nilai-nilai insaniah. Yang kebanyakannya, ceramah-ceramah itu tidak melambangkan kepribadian pemimpin. Apabila adanya kata-kata macam seperti haram jad, saya nak sebut pun segan, saudara. Macam kata-kata haram jadah, perompak, penyamun. Malahan ada lebih teruk lagi, saudara. Ada juga penceramah yang melontarkan kata-kata biar rakyat mampus. Astaghfirullahalazim. Saya kata, kenapa begitu kasar? Begitu tidak, seolah menggambarkan tidak berakhlak. Sedangkan mereka ini pemimpin. Mereka bukan kaleng-kaleng orang. Kenapa menggunakan perkataan begitu? Ada pula ayat mentakar darah. Jadi, soalnya sekarang ni, bila terpacul macam-macam kenyataan. Cuma Alhamdulillah yang belum ada terkeluar lagi, cerita dalam kain aja, saudara. Kalau benda Allah dalam kain itu disebut, hancurlah budaya kita. Saya harap nak berkempen-kempen. Nak menggambarkan keburukan, kebejatan pimpinan UMNO Barisan Nasional, tak ada masalah. Tapi elaklah menggunakan perkataan yang sebegitu. Selama ini saya juga mengagumi kalau dengar orang seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap, ayat-ayat yang dilontarkan agak seronok juga kita dengar. Macam dia menggunakan rakashaya, saudara, kebejatan, kesenjangan. Jadi kita dapat mempelajari bahasa-bahasa yang baru. Tetapi kalau digunakan perkataan haram jadah, rakyat biar dia mampus, perompak, malahan ada pula mengatakan mat sakau. Saya terkejut bila cucu saya bertanya. Dia tanya, Aki, apa maksudnya tu? Mat sakau tu macam mat kilau ke? Jadi apakah kita mahu membentuk generasi kita untuk sentiasa melontarkan kata-kata hamburan, caci hamun? Apakah itu pentas politik bangsa Melayu? Yang menyedihkan saya, saudara, mereka tidak menyantuni masalah itu secara matang. Secara Melayu ni, kalau kita nak menegur dengan bidalan, dengan pantun, itu orang bangsa Melayu kita. Tapi sekarang ni budaya bangsa kita dah hancur, saudara. Kata-kata yang begitu bombastik. Apakah hanya itu caranya untuk menggamit populariti? Sedangkan rakyat ternanti-nanti, apa agenda anda? Apa cadangan anda? Kalau anda diberikan kesempatan untuk mentadbir negara, apa nak buat? Dari segi kita menghadapi suasana ekonomi yang semakin malap, apa yang harus lakukan? Bukan dengan maki hamun. Bukannya tuduh-menuduh, benda tak akan selesai, saudara. Dan saya amat kecewa melihat anak-anak muda. Anak-anak muda hilang kewarasan, hilang budaya, hilang dia punya kesopanan. Boleh maki hamun orang yang lebih dewasa daripada dia.
Tak sepatutnya begitu. Saudara kata okeylah, kemungkinlah saudara marah sangat dengan pemimpin UMNO. Tak apalah. Kita rasa dalam keadaan sini tak apalah. Mungkin satu ketika nanti kalau kita berkuasa nanti kita akan bongkar satu persatu. Bersedialah pemimpin UMNO. Bahawa penjara, pintu penjara menanti anda. Kan manis begitu. Ini daripada tidak. Ini perompak, penyamun. Biar dia rakyat mampus. Nak mengundi dalam masa banjir. Saya melihat benda itu ngerilah saya saudara. Ini tidak berlaku zaman-zaman waktu saya mengenal politik. Saya juga belajar politik. Malahan politik antarabangsa. Tak pernah kita dengar pemimpin-pemimpin dunia yang mengutarakan bahasa-bahasa yang begitu kasar. Saudara dalam isu. Tak salah guna perkataan yang agak buruk. Pasal kesalahan. Tak begitu saudara dalam. Saya minta maaf lah saudara. Saya tak bersetuju. Kita warga bangsa yang cinta damai, yang berharmonis. Apakah anda melihat suka kalau orang maki anda begitu nanti? Kerana manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Bagi saya lah, jangan gunakan bahasa-bahasa yang bombastik, yang tidak melambangkan kepribadian bangsa. Itu yang saya risau, saudara. Sebab generasi perlu dididik. Kita sering mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Tapi kalau anak muda boleh maki hamun orang lebih dewasa darinya, orang lebih tua daripada dia, apakah ini yang kita harapkan? Apakah ini calon-calon pemimpin? Dapatkah kita melihat calon pemimpin nanti, mereka akan berada di atas pentas politik, mengutarakan ayat-ayat yang penuh dengan maki hamun? Saudara Muhammad Fazil Awang, tak baik buat cerita-cerita. Nah, ini saudara boleh lihat. Ini bukan cerita, saudara boleh dengar. Sebab hari ini dunia tanpa sepadan. Apa saja ceramah-ceramah politik, itu dirakamkan dan tersiar dalam media sosial. Saya bila dengar perkataan ayat-ayat yang sebegitu, saya ngeri, saudara. Ini bagi saya, ini kritikan, saudara. Saudara. Soalnya, janganlah. Cuma sekarang ni yang saya nampak dalam media sosial sudah mula. Ada carut-mencarut, maki hamun dan sebagainya. Apakah itu kita nak mendidik warga, generasi muda ataupun pemain-pemain politik menghamburkan kata, apakah itu caranya untuk mencari, menggamit populariti? Carilah cara lain. Saya bukan marah saja, tapi kalau nak kata-kata lah, saya tak marah. Tetapi bagi saya risau bahawa bangsa kita, saudara Jas Alamin, kesalahan yang melampau. Sebagai PM patut jaga negara. Okey, tak ada masalah, boleh, tapi bukan maki hamun. Bukan itu caranya. Kita dengar pun ngeri. Dan yang paling penting, di samping itu, kita memberi kritikan. Okey, saya juga mengkritik. Saya juga memberi pandangan. Saya juga membelasah, membalun juga pemimpin kita. Kalau mereka tidak menjalankan tugas dengan baik. Tapi tidaklah sampai menggunakan ayat-ayat yang seperti haram jadah. Ketar saya nak cakap benda tu, saudara. Besok kalau diizinkan, dibiarkan berterusan, akhirnya, benda yang dalam kain pun boleh disebut nanti. Saudara betul, saudara Yaakob Bob macam Mak Sabu apa semua tu. Sekarang saya haraplah. Sekarang ni sudah jadi budaya. Bila buka saja pentas ceramah politik, mula-mula cantik. Terima kasih, pengusi. Kita sekarang ni sedang berhadapan dengan pilihan raya umum. Jangan lupa bahawa kita harus seronok dengar. Tapi kita tak mau lagi. Rompak, penyamun. Dalam keadaan begini, haram jadah sungguh. Inilah. Memanglah dah masuk gia tu, seolah mereka gagal untuk menjaga minda mereka. Mereka tidak mampu untuk menjaga emosi. Apakah kalau mereka berhujah di peringkat antarabangsa nanti, orang kata Allah bisa tegar biasa. Saudara Mak Johar Jusa, saya tidak maulah perkataan-perkataan yang sebegitu kita lontarkan untuk kita jadikan cerminan warga bangsa. Mungkin saya lama nak cakap benda ni, tapi itulah keadaannya. Hari ini pentas-pentas politik dah dijadi seperti fiesta caci hamun, maki hamun. Bukan manusia lagi, umpamanya. Carilah jalan. Saya tak ada masalah. Saudara nak marah pada presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Okey. Tapi janganlah mengalahkan kutukan dewata, saudara. Kita ni orang bangsa Melayu. Dan kadang-kadang yang lebih menyedihkan saya, di atas pentas-pentas politik, ada juga warga bangsa yang bukan daripada bangsa Melayu terikut-ikut, turut memaki hamun dengan kata-kata yang sebegitu. Dan orang kita bertepuk tangan. Apakah kita suka generasi kita dididik sebegitu?
Akhirnya anak-anak cucu kita dengar benda ini. Dan ini terakam dalam media sosial. Tak boleh ke disunting? Kalau benar nak lontarkan bahawa kritiklah. Saya juga mengkritik Yang Mahu Perdana Menteri. Waktu pembentangan bajet kita kritik. Bagaimana kedudukan warga petani? Bagaimana kedudukan warga nelayan? Kenapa tidak ada bajet yang besar? Apa salahnya? Tak ada masalah. Bagi pandangan anda, ini bukan mencarut lah. Belum lagi sampai ke tahap mencarut di atas pentas. Tapi maki hamun itu sudah berlegar. Sebenarnya saudara, rakyat dahagakan bimbingan serta kenyataan untuk santapan jiwa mereka. Rakyat mahu tahu apa yang akan mereka sebagai pemimpin lakukan. Seandainya mereka diberi kesempatan oleh rakyat untuk mengundi mereka sebagai pemimpin, apa yang anda mahu lakukan? Sebab itu saya katakan, saudara, kalau datang musim kempen nanti, setelah diketahui calon-calon, kalau calon itu turun ke kawasan anda, kita siapkan, aku janji, antara calon dan juga pengundi di kawasan tersebut. Apa yang kita perlukan daripada seorang wakil rakyat, seorang ahli parlimen, untuk memperjuangkan untung nasib rakyat. 1, 2, 3, 4, dia menandatangani perjanjian itu di hadapan khalayak. Seandainya dia mungkir, di situ dia tulis, kalau saya mungkir dalam melaksanakan tugas tanggungjawab yang saya janji ini, maka saya boleh dihadapkan ke mahkamah dan boleh ambil tindakan undang-undang tak saya. Itu boleh. Jadi kerana kita sering dalam kempen-kempen ini, maki hamun, akhirnya kita melihat perdebatan di parlimen pun dah mula. Tempat yang mulia, dah speaker menegur, gunakan bahasa yang baik yang berhormat, ini Dewan Yang Mulia. Tapi kadang-kadang ahli parlimen, saya tak mau sebutlah nama, memang ada 4-5 orang tu, yang saya kata kadang-kadang tak layak jadi ahli parlimen. Mereka berucap ikut suka hati saja, pedal saja. Lidah mereka tak genti-genti. Saudara Adnan Yusuf, tapah tu santun parti lawan, biar rakyat menilai. Tak apalah, saya begini, saya bukan hanya sekadar rakyat akan menilai, saudara. Saya khawatir dan bimbang. Pentas politik sudah menjadi tempat pesta maki hamun. Ini kebimbangan saya. Kerana masa akan datang, kita akan meninggalkan dunia ini, saudara. Kita akan meninggalkan untuk diwarisi oleh generasi anak-anak muda. Mereka sudah pun mula berminat dalam politik. Anak-anak muda berusia 18 tahun dah boleh jadi pengundi. Tapi kenapa kita mengambil kesempatan ini, mendidik generasi kita ini untuk menggamit sokongan daripada mereka dengan maki hamun? Itu persoalan yang saya lontarkan pada untuk kita berfikir sama-sama, saudara. Apakah kita mahu mengizinkan suasana sebegini, budaya ini yang dilakukan? Kita dengarlah macam Martin Luther King di England, di Amerika. Dia kata, my dream. Saya mengharapkan impian saya, negara kita begini. Kan seronok kita dengar. Ya saudara Mat Otai Harun, bahasa melambangkan bangsa, benar Puan Rohani Nordin. Saya yakinlah kadang-kadang saya dengar itu, saya ngeri, saudara. Saya kata sampai hatinya dia orang. Saya haraplah agar selepas ini saya yakin UMNO juga akan membuka pentas-pentas politiknya. Jangan sesekali pula kita terikut-ikut dengan cara begitu. Mereka nak buat gitu, buatlah, terpulanglah. Tapi saya yakinlah, saudara, bahawa pengundi tidak mudah terpedaya hanya dengan maki hamun. Yang pengundi mahu kalau ada kebincangan atas kepimpinan. Sebagai contoh, saudara, katalah kawasan Mentera Darat lah kata. Ya, saudara, di mana wakil rakyat yang terdahulu melakukan adanya korupsi, hinggakan negara tidak boleh dibangunkan, peruntukan kewangan diseleweng. Okey. Tapi jangan kita katakan, dah ambil duit tu, menterdarah dengan anak bini. Astaghfirullahaladzim. Barang dijauhkan Allah. Ya, saudara Muhammad Fadli, hanya kerana RM50 pun, budaya ini boleh berleluasa. Itu keadaan, saudara. Jadi, saya seharusnya, saudara, ahli-ahli politik harus mewarnai astaka politik. Saudara, astaka itu tempat, pentas politik, dengan menggunakan bahasa yang harmonis. Nak balon boleh. Tak ada masalah. Kita pun seronok juga nak dengar. Tapi bila maki hamun tu, kita rasa culas. Kadang-kadang saya rindukan pemimpin, pembangkang yang membangkang secara berharmoni. Kita nak dengar juga kritikan. Kerana sebab tu kadang-kadang saya kata saya rindu orang macam Tan Chee Koon.
Saya rindukan orang macam Allahyarham Bustamam. Kita rindukan pemimpin-pemimpin hebat yang terdahulu, saudara. Mereka mengkritik dasar, bukan dengan maki hamun. Saudara, itulah sebab itu saya tengok hari ni ada juga kenyataan daripada pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang, iaitu Tuan Haji Ramli. Dia kata kalau boleh semua calon-calon yang bakal menawarkan diri bertanding dalam pilihan raya umum kali ini diharapkan tidak hanya mencari kesalahan serta menghina keburukan lawan saat berkempen dalam pilihan raya umum nanti. Jadi selaku pengurusi Pertubuhan Melayu Daerah Keluang, Tuan Haji Ramli kata berkempen dengan cara memburukkan lawan hakikatnya sudah tidak relevan lagi. Apatah sehingga menghina keturunan seseorang. Apa yang rakyat mahu dengar katanya adalah apa yang akan dibawa kepada rakyat. Bukan mendengar omelan seseorang yang bergelar wakil rakyat, menghina dan memburukkan peribadi seseorang. Jika lawan itu sudah melakukan kesalahan atau kelemahan katanya pada era pentadbirannya, kita carilah apa resolusi yang lebih baik untuk masyarakat setempat. Kerana rakyat akan menilai setiap wawasan yang ingin direncanakan, apakah ia relevan atau tidak. Itu menurut kata Tuan Haji Ramli selaku pengurusi Pertubuhan Melayu Keluang. Dalam keadaan begitu, beliau berkata setiap calon juga perlulah menilai sendiri janji-janji yang ingin ditaburkan. Kerana rakyat sekarang tidak lagi mudah diperbodohkan seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Artinya sebelum ini ada juga calon-calon wakil rakyat janji bulan dan bintang sedangkan ia tidak dapat terlaksana. Ini bukan bermakna rakyat tidak mahu menilai di tahap kepribadian seorang itu. Tapi pada zaman teknologi serba canggih ini, semua itu boleh diperolehi di hujung jari. Dengan memburukkan serta menghina lawan itu juga secara tidak langsung menunjukkan kepribadian anda sebagai seorang yang akan diangkat sebagai pemimpin. Jangan lupa saudara, apa yang kita lontarkan terakam dalam media sosial, benda ini bertahun-tahun. Saya rasa bergenerasi. Apakah kita nak tunjuk pada generasi akan datang? Inilah caranya orang Melayu berpolitik. Era tahun 2022. Waktu menghadapi musim pilihan raya 20 pilihan raya yang ke-15. Harus rasa malu pada diri sendiri. Saya tidak lebih daripada itu, saudara. Baiklah. Tak usahlah saya memanjang-manjangkan isu ini. Saya haraplah agar teman-teman saya nak berkempenlah. Tapi gunakanlah bahasa yang sebaik mungkin. Bukan melontarkan kata-kata yang saya kata kadang-kadang mungkin mereka merasakan itu bahasa yang retorik. Bagi saya bahasa yang robust, yang tak sewajarnya lahir daripada mulut seorang pemimpin yang bakal mentadbir negara, yang bakal berada di anjung kuasa. Sama ada daripada UMNO, Barisan Nasional, maupun daripada Pakatan Harapan, maupun daripada Pakatan Nasional, maupun daripada PAS, maupun daripada DAP. Tak kisah. Saya berkali-kali saya nyatakan, kita mengharapkan hadir kestabilan politik di mana keharmonian, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Sebab kita akan menghadapi serangan ekonomi dunia yang bakal melanda negara kita. Ini kengerian. Mungkin saudara tak berkesempatan, saya dapat melihat hari-hari, saya baca, saya tengok. Kadang-kadang ngeri juga saudara. Pertama-tama sekali tentang masalah makanan. Cukup ke makanan dalam negara kita ini? Negara kita semakin kecil. Dan kita pula menggunakan makanan ini kebanyakannya kita import dari luar negara. Bagaimana kedudukan ekonomi negara kita? Kebergantungan kita pada minyak, industri minyak. Apakah nanti kalau minyak dah tak laku? Saya khawatir. Sebab saya pernah membaca satu novel kisah orang kaya di Brazil. Waktu zaman harga getah meningkat, dia punya estate getah. Boleh dia beli kereta apa semua walaupun tidak digunakan. Tapi akhirnya apabila industri getah collapse ataupun runtuh, tak boleh buat apa. Itu saya baca buku tu, saya kata jangan berlaku pada negara kita. Saudara Khairuddin Din, tidak ada yang terbaik. UMNO masih diperlukan sekarang ini. Saya rasa kalau nak berkempen lah. Tak ada masalah bagi saya, saudara. Cuma jangan maki hamun. Baik, saya juga melihat bahawa bagaimana akhirnya Parti Pribumi Bersatu tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Walaupun Muhammad Tan Sri Muhyiddin
cuba untuk mengamen, untuk melakukan satu agenda kerjasama antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Perikatan Nasional iaitu Parti PBM, Parti PAS dan Parti Gerakan. Termasuk parti apa lagi? Dalam gabungan Perikatan Nasional. Dan Pakatan Harapan ada DAP, ada Amanah, adanya Parti Keadilan. Tapi bila melihat kenyataan begitu, saya nampaklah kadang-kadang beralah saudara. Ayatnya bera memuka orang tolak mentah-mentah. Artinya harapan Tan Sri Modi untuk bergabung tinggal hanya harapan. Dan saya melihat bahawa apabila hari ini ada kenyataan, ada berita mengatakan bahawa sejumlah 17 orang. Ya, sepetang tadi dalam media sosial seramai 17 Sri Kandi, Parti Peribumi Bersatu Malaysia PBM, kawasan Parlimen Temerloh mengambil keputusan meletak jawatan. Walaupun dia tidak meninggalkan parti itu, tapi kesemua mereka yang diketuai oleh Puan Cik Aisyah Ismail, katanya dia meninggalkan meletak jawatan, tak mahu bersama kerana ada berlaku ketidaksefahaman antara pihak pimpinan Sri Kandi Bersatu dengan pimpinan bagi kawasan parlimen tersebut. Lepas itu saya pun terkejut lagi. Ini berita terbaru daripada Sabah apabila adun bandau, iaitu Wetrom Bahanda, dilaporkan keluar daripada Bersatu dan juga Gabungan Rakyat Sabah DRS untuk menyertai Parti Warisan. Sebagaimana yang saya nyatakan, kunjungan saya ke Sabah dalam 3-4 minggu yang lalu, memang Warisan masih lagi ada cengkamannya. Rakyat Sabah masih lagi ada pengaruh terhadap Parti Warisan yang dipimpin oleh Datuk Syafiq Abdal. Ya, saudara. Jadi, menurut Ketua Penyelaras Task Force KDM Warisan, iaitu bagi Dun Matunggung, Jomit Kobuhi, dia berkata bahawa Wetro mengumumkan perkara itu dalam satu majlis bersama dengan penyokongnya di Matunggung pagi tadi. Memang betul. Beliau mengumumkan di hadapan penyokongnya di sebuah Dewan Kebudayaan di Matunggung. Saya juga dijemput, tapi saya tak hadir kerana saya warisan. Dan program beliau bukan program resmi parti. Tapi memang itulah yang berlaku. Iaitu Wetrom mengumumkan keluar di RS dan menyertai warisan. Apapun katanya, kita tunggulah pengumuman atau kenyataan resmi daripada pucuk kepimpinan Parti Warisan. Saya lihat semakin ramai orang meninggalkan Parti Peribumi Bersatu. Dan masalahnya Parti PAS, biarlah mereka masih yakin dengan Parti Peribumi Bersatu. Sebab itu saya mengatakan dulu, kalau saudara masih ingat, saya mengatakan hayat Parti Bersatu itu selagi Tan Sri Modi menjadi Perdana Menteri, okeylah. Tapi apabila beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka kedudukan Parti Bersatu PBBM ni akan menjadi mengudum dan mungkin hilang dari peta politik negara. Itu ramalan saya, saudara. Soal saudara nak percaya tidak, nak percaya atau tidak, terpulang. Tapi saya yakin, kerana suka tak suka, jawatan itu paling penting. Dan apabila Tan Sri Modi tidak lagi menjadi Perdana Menteri, maka yakin orang, pergantungan orang terhadap parti PBM itu semakin merosot. Dan hari ini dah keluar pula di Sabah, masuk warisan. Jadi itu keadaannya. Yang saya senyum sinis hari ini, saya. Apabila saya melihat kenyataan daripada timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan yang juga selaku naib Presiden PAS, iaitu Datuk Muhammad Amar ni Abdullah. Dia menyatakan bahawa keputusan PAS menggunakan simbol parti itu sendiri di 3 buah negeri, termasuklah pentadbirannya pada PRU15, adalah bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengundi, terutama pengundi veteran. Saya kata, macam mana kenyataan ni? Nak pakai-pakailah. Sepatutnya itulah dipertahankan. Jadi menurut Muhammad Amar ni Abdullah, dia kata penggunaan simbol bulan di Kelantan, Terengganu dan Kedah pada PRU15 kali ini dibuat mengikut permintaan ahli dan pimpinan negeri terlibat
selain ia mudah diingati. Selaku Timbalan Menteri Besar Kelantan, dia kata penggunaan simbol Perikatan Nasional boleh mengelirukan kerana warnanya hampir sama dengan Barisan Nasional. Ini pun satu persoalan juga. Kata Yang Mohd Timbalan Menteri Besar ni berapa kali dah bertanding. Kertas undi tu mana ada warna. Takkanlah Suruhanjaya Pilihan Raya akan mencetak warna calon itu dengan menggunakan lambang parti dengan warnanya. Tak silap saya hanya hitam putih. Jadi saya kata nak bagi alasan tu, carilah alasan yang mantap. Bukan alasan yang boleh orang kata betul ke cakap benda begini. Dan saya melihat katanya bahawa setelah dia berbincang dengan kedua-dua parti, iaitu antara pimpinan PAS dengan Tan Sri Muhyiddin, maka dicapai persetujuan 3 negeri menggunakan lambang bulan. Tapi bagaimanapun, sebagaimana yang diumumkan oleh Tuan Guru Haji Hadi, cuma 3 negeri. Bagaimana pula dengan PAS Selangor? Bagaimana yang saya katakan semalam, kedudukan PAS di Negeri Perlis. Kerana di situ tempat Mursyidul Am. Apakah Mursyidul Am PAS pula kali ini menggunakan lambang Perikatan Nasional? Jadi keadaan begitulah yang saya rasa kadang-kadang saya melihat mereka tidak memberikan satu jawapan yang mantap, yang jelas. Kalau beralasannya kerana color ataupun warna antara Perikatan Nasional dengan Barisan Nasional itu hampir sama, adakah akan dicetak dalam kertas undi itu warna? Mungkin kalau masa kempen tu mungkin orang terkeliru, mungkin. Tapi biar jelas lah. Biar jelas, babe. Jangan main hentam kromo saja. Saudara. Malahan saya mendengar juga, melihat kenyataan yang Mohd Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Dia menyatakan bahawa keputusan PAS untuk terus mengukuhkan kerjasama dengan Perikatan Nasional menjelang PRU 15 ini sudah dijangka lebih awal. Dia sebagai Perdana Menteri, dia dapat menjangkakan apabila belum mempengerusikan mesyuarat kabinet, dia dapat melihat keadaannya. Cuma yang saya lihat sekarang ni, kenapa itu akhirnya? Yang mempertahankan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri adalah Tan Sri Muhyiddin. Satu ketika dahulu, malahan pimpinan daripada PAS, pimpinan daripada Parti Peribumi Bersatu mengatakan bahawa kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri adalah yang terbaik. Katanya, kami warga UMNO mengkritiklah kerana tak dapat nak diadakan pilihan raya. Sebab jangan lupa, UMNO menuntut agar diadakan pilihan raya sejak wujudnya langkah Sheraton lagi. Saudara, tiba-tiba sekarang ni saya nampak, saya melihat perbalahan antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Seri Ismail Sabri sudah memuncak. Setelah beliau memutuskan untuk memohon agar Duli Yang Mulia Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Jadi sebelum itu pun, dalam 2-3 hari sebelum itu pun, Tan Sri Muhyiddin sudah pun melontarkan kenyataan bahawa kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri gagal. Dan Datuk Seri Ismail Sabri menjawab, kalau kata kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri sebagai gagal, Tan Sri Muhyiddin juga lah gagal. Kerana waktu itu beliau adalah sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara yang bertaraf menteri. Dalam kabinet Datuk Ismail Sabri juga terdapat ramai orang daripada parti PBM. Kalau PAS juga nak mengkritik kata gagal pun tak boleh, sebab ada pimpinan PAS dalam kerajaan. Jadi di situlah saya melihat bagaimana, tak apalah, tapi tidaklah makin hamun, saudara. Jadi dalam keadaan itu, apabila wartawan bertanya dengan Yang Mohd Perdana Menteri berhubung dengan kenyataan 6 negeri, iaitu pembangkang, termasuk 3 negeri PAS yang enggan membubarkan Dewan Undangan Negeri, katanya ia tidak memberi kesan kepada kerajaan. Tak apalah, memang kita tak ada masalah. Cuma yang sering kita katakan bahawa kalaulah pilihan raya itu diadakan 2 kali. Pertama, merugikan wang. Yang kedua, waktu, masa yang terpaksa diambil oleh pengundi. Macam saya katakan semalam, kemarin dulu pun saya katakan, malahan pimpinan daripada DAP juga merasa ragu apakah pengundi-pengundi mereka yang tinggal di Singapura boleh balik 2 kali. Kali pertama untuk mengundi kursi Parlimen. Ini di Pulau Pinang lah khususnya, sebab ramai warga Pulau Pinang berketurunan Tionghoa
mereka banyak bekerja di Singapura. Jadi takkan mereka nak balik dengan ambil kos untuk pengundi. Dan bila diadakan sidang Dewan Negeri, kos lagi nak tanggung. Masa mereka bekerja. Apakah kerajaan Singapura ataupun majikan mereka di Singapura boleh mengizinkan untuk balik mengundi 2-3 kali? Begitu juga teman-teman kita yang mengundi di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Kalau mereka tinggal di Lembah Kelang dalam mencari penghidupan, itu saya katakan sampainya hati pemimpin meletakkan kesukaran. Mereka tuduh kononnya UMNO Barisan Nasional tidak memperdulikan kebajikan rakyat, tidak prihatin dengan kehidupan rakyat yang mungkin, kata mereka lah, yang mungkin mengundi dalam waktu musim banjir. Bagaimana kalau banjir tidak berlaku? Tapi dengan mengadakan pilihan raya berasingan, parlimen dengan negeri berasingan, bukankah itu membebankan pengundi? Itu pandangan saya secara peribadi saya. Sebab itu menurut Datuk Seri Ismail Sabri, dia dah menjangkakan bahawa PAS memang tidak akan bersama dengan perikatan dengan UMNO dalam muafakat nasional. Tak apa, tak ada masalah. Cuma sekali lagi saya mengingatkan, seboleh mungkin jangan kita meneruskan satu bentuk maki hamun, cacian dan sebagainya, saudara. Kerana sekarang ni, saudara, saya melihat senario persaingan dalam pilihan raya umum ke-15 ini, saya nampak keadaan landscape politiknya dalam keadaan yang tidak menentu, saudara. Kerana banyaknya parti yang tidak bernaung di bawah satu lambang ataupun di bawah, kalau boleh 2 atau 3, ini tidak berselerak, saudara. Gabungan Tanah Air, gabungan GAT, di bawah pimpinan Dr. Mahathir, satu kumpulan. Kemudian ada pula Pakatan Harapan, satu kumpulan. Begitu juga Perikatan Nasional, satu kumpulan. UMNO Barisan Nasional, satu kumpulan. 4 sekarang ni. Kalau pilihan raya umum yang ke-14 dulu tu, seolah satu lawan satu. Mereka menyatu dalam satu ikatan atas bawah lambang Parti Keadilan. Jadi rakyat senang membuat pilihan. Sama ada nak pilih UMNO Barisan Nasional ataupun Keadilan. Dan akhirnya rakyat memberi pilihan kepada Keadilan. Mereka menang, tak ada masalah. Tapi hari ini, saya yakin rakyat pun pening. Tambah-tambah lagi, musim kempen ini, Pakatan Harapan menyalahkan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional menyalahkan UMNO. UMNO menyalahkan GAT menyalahkan Pakatan Harapan. Berselaru, saudara. Dan saya lihatlah, mereka akhirnya tidak dapat fokus. Sebab itu saya katakan, hentikan kita berbicara secara sembrono, menggunakan maki hamun. Kita harus berbicara soal kepentingan rakyat. Saya mengharapkanlah agar masing-masing mungkin akan mengadakan manifestonya. UMNO Barisan Nasional jelas. Manifesto UMNO Barisan Nasional bertemakan kestabilan untuk jaminan kemakmuran. Itu jelas. Tapi saya tak tahu apa pula dia punya slogan bagi Pakatan Harapan. 3 buah parti itu. Apa dia punya slogan? Janganlah slogan itu maki hamun. Saudara, begitu juga dengan gabungan Tanah Air di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Apa dia punya slogannya? Begitu juga Perikatan Nasional. Apa slogannya? Saudara, ewan-ewan parti terbanyak dalam negara Malaysia ni. Tapi satu habuk pun tak boleh pakai. Itu keadaannya, saudara. Saya satu je, saudara. Saya mengharapkan agar kita jangan maki hamun parti orang. Mungkin saudara berkecuali duduk atas pagar, tapi tak boleh nak maki. Semua parti tak guna, tak boleh begitu. Saudara nak marah, boleh marah pada pimpinan. Jadi Abdul Hamid Sulaiman, jangan pening kawan-kawan. Fokus. Lambang timbang kati Barisan Nasional. Jadi mudah, kita Barisan Nasional satu saja. Lambangnya adalah lambang keadilan, saudara. Lambangnya lambang neraca. Neraca kehidupan, neraca dalam bila kita membeli belah, neraca kehidupan yang paling penting. Sebab itu UMNO Barisan Nasional menggunakan lambang neraca, bukan kati, saudara. Mereka, saudara Rosli Rahi, mereka dah tahu mereka tak boleh menang. Sebab itulah mereka nak habiskan sisi senjata mereka sebelum mereka dihumban oleh rakyat. Wallahu a'lam bisawab. Tapi kebenaran itu mungkin ada. Cuma saya mengatakan besar kemungkinan ini kita punya andaian.
Fakta belum tahu lagi saudara. Mungkin juga kalau dah jadi esko kerajaan negeri, menteri besar, masih boleh menggunakan kenderaan resmi sepanjang musim untuk kempen untuk parlimen. Kerana semua ahli parlimen, semua menteri-menteri, sebaik sahaja Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan tarikh penamaan calon, maka tak ada dah. Walaupun mereka sekarang ni hanya bergelar sebagai caretaker government yang tidak boleh menggunakan harta kerajaan untuk tujuan kempen politik. Seandainya mereka didapati menggunakan peralatan kerajaan untuk berkempen politik, maka itu boleh menyalahi undang-undang ataupun peraturan pilihan raya yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi kalau mereka masih lagi menjadi esko, menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, kereta ada crash, yang berhormat Menteri Besar, yang berhormat esko, mungkin itu caranya untuk menggamit yakin orang, teruskanlah, tak ada masalah. Dan UMNO Barisan Nasional akan terus berkempen. Saya cuma nak tunggu bilakah. Mungkin besok adalah hari terakhir UMNO bahagian-bahagian daripada 191 bahagian. Mungkin besok adalah berakhirnya persidangan tahunan. Itu persidangan agung tahunan UMNO bahagian. Dan mungkinlah selepas besok dan menjelang tarikh 20 hari bulan, maka pentas-pentas politik akan dibuka. Okeylah, teruskanlah jawab-menjawab. Tetapi mohon saya, secara peribadi, janganlah kita maki hamon, jangan kita tunjal-menunjal. Semua orang ada melakukan kesilapan. Jangan kita jadikan pentas politik ini sedap didengar, tetapi akhirnya balik ke rumah, kita melihat realitinya di mana kita. Saudara Muhammad Azhar Abdullah, saya setuju juga pandangan anda. Jadi kerana dalam keadaan begini juga, saya melihat bahawa seolah-olah pimpinan parti-parti pembangkang yang menentang UMNO Barisan Nasional, mereka seolah ketiadaan modal untuk dijaja pada rakyat. Pakatan Harapan belum pasti untuk dapat menangani sebagaimana yang sering saya katakan, dendam rakyat. Kerana rakyat merasakan bahawa bagaimana mereka terpedaya mengundi Parti Keadilan dapat kerajaan Pakatan Harapan. Belum pun sampai genap 2 tahun, mereka berantakan sama sendiri, berebut kuasa, tumbang kerajaan. Wujud pula kerajaan scheme of thing yang boleh dipersoalkan. Bahawa ibu kepada rasuah adalah scheme of thing. Tawaran jawatan politik, jawatan JSC dan mungkin ada tawaran RM1 juga adalah rasuah. Akhirnya tumbang juga. Beri pula pada kerajaan, bagi saya kerajaan, kata Datuk Lokman Adam, kerajaan hybrid. Ataupun bagi saya kerajaan yang tempel-tempelan. UMNO yang begitu kecil pun dapat kesempatan jadi Perdana Menteri. Sekali mengundi kita dapat 3 Perdana Menteri, ada negeri sekali mengundi dapat 3 Menteri Besar. Janganlah. Kita haraplah pilihan raya yang ke-15 ini, PRU 15 kali ini, kita menyelesaikan segala-galanya. Demi untuk mewujudkan kestabilan politik agar kesejahteraan rakyat dapat terjamin. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.